Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada rakan-rakan. Kebetulan saya akan membuat satu video conversation. Kita orang akan bincangkan dan mengupas isu-isu terkini terhadap syarikat perkhidmatan kurier yang ada dekat Malaysia. Di sini terdapat beberapa isu lah yang dapat kumpulan saya kesan sejak kebelakangan ini daripada media sosial, juga berita-berita terkini. Jadi salah satu isu yang ada yang tengah viral sekarang iaitu isu pekerja baling-baling barang kiriman customer lah. Seperti yang kita dapat lihat video-video yang tengah viral. Jadi saya mintalah salah seorang boleh memberi penerangan ataupun mengupas isu ni. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya lah. Saya Muhammad Hafiz bin Rizwan, nombor matrik 267193. Okey, di sini saya ingin mengupas tentang isu pekerja-pekerja di syarikat kurier yang telah membaling-baling barang kiriman. Okey, pada pendapat saya, isu pekerja kurier ni telah membaling barang kiriman telah tular di media sosial pada 4 Februari yang lalu di beberapa syarikat kurier. Okey, pendapat saya ini mungkin disebabkan oleh bebanan kerja yang dialami oleh pekerja di bahagian gudang. Okey, berikutan peningkatan mendadak bungkusan semasa negara kita mengalami pandemik COVID-19. Itu saja pendapat saya. Okey. Terima kasih Muhammad Hafiz dengan penerangan tu tadi. Jadi sini kita boleh fahamlah penerangan daripada Hafiz tentang isu kerja baling-baling barang customer tu. Okey, jadi saya masuk kepada isu seterusnya, itu isu kedua. Gaji dan komisen yang rendah kepada rider semualah, kepada storekeeper dengan rider. Assalamualaikum dan selamat petang. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan diri saya. Saya Rosdi bin Rosli, nombor matrik 267372. Okey, bagi pendapat saya tentang gaji dan komisen ni, sepatutnya pihak pengurusan syarikat kurier seharusnya memikirkan terlebih dahulu gaji dan komisen yang sepatutnya diberikan kepada storekeeper dan rider sebelum pengambilan pekerja diambil lah, bagi mengelakkan berlakunya masalah di kemudian hari. Selain itu juga syarikat kurier ni sepatutnya mengikutlah kadar gaji minimum yang telah ditetapkan oleh pihak kerajaan, seperti Kerajaan Akhbar Berita Harian pada 19 Mac 2022, di mana kerajaan telah meluluskan kadar gaji minimum baru iaitu 1,500. Sepatutnya pihak majikan haruslah menyokonglah tindakan kerajaan lah, bagi mengurangkan beban pekerja bawahan seperti rider dan storekeeper. Okey, itu saja pendapat saya. Okey, jadi saya akan masuk kepada isu yang ketiga, iaitu kita dapat keluhan daripada rider-rider dengan storekeeper yang mengatakan diorang terima trip yang sangat banyak dalam tempoh sehari. Jadi siapa boleh buat penjelasan terhadap isu ni? Silakan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fazli bin Yaakob, nombor matrik 267044. Saya akan mengulaslah mengenai isu ini berkenaan trip yang banyak dalam tempoh sehari.
seperti yang kita maklum lah kan, rider-rider kita banyak mengeluh kenapa pasal-pasal banyak sangat. Seperti yang kita tahu, zaman sekarang ni adalah zaman kita online shopping. Apa-apa kita beli online, kita di Shopee, Lazada, macam-macam barang semua kita beli online. Jadi lambakan parcel tu di syarikat-syarikat kurier tu memang sangat banyak. Tetapi kita harus maklumlah bahawa perkara ini perlu diatur, disusun oleh syarikat-syarikat kurier supaya kita limitkan parcel untuk setiap rider-rider untuk menghantar barang ke rumah customer. Ini pengalaman saya lah. Barang-barang kita dapat notification, okey, barang sudah jalan. Tapi kita tunggu daripada pagi, tengah hari lah, selalu tengah hari barang akan jalan. Tengah hari barang jalan. Petang tak sampai lagi. Sampai kadang-kadang malam baru sampai. Bila saya tanya rider, malam pun jalan bang. Parcel banyak bang, nak buat macam mana kan? Macam tu. Betul, memang betul. Lambakan parcel di warehouse memang sangat banyak. Kita tak boleh nafikan lah isu itu. Itu saja daripada saya. Terima kasih Ahmad Fazli. Jadi apa yang kita dapat daripada Ahmad Fazli tadi, lambakan ataupun bebanan kerja yang meningkat lah. Seterusnya, pihak pengurusan tidak ambil peduli tentang kebajikan terhadap pekerja-pekerja dia. So, Fazwan boleh bagi penerangan tak tentang isu tersebut? Silakan Fazwan. Okey, Assalamualaikum. Saya Nur Fazwan bin Norman Syafson, 267316. Untuk saya akan mengulas sedikit tentang pihak pengurusan tidak ambil peduli tentang kebajikan rider, maintenance kenderaan rider, cuti rider ni. Kalau kita tengok sekarang, zaman media sosial ni, dan saya tengok kawan-kawan juga, kebanyakan setiap hari bekerja, tak ada langsung cuti. Disebabkan macam yang kita tengok tadi, Muhammad Fazli ada bagi tahu trip yang banyak. Jadi sepatutnya pihak pengurusan syarikat kurier ni perlu ada inisiatif memberi cuti dalam masa seminggu. Bagi saya lah, seminggu perlu ada 1 hari cuti. Dan pihak pengurusan juga perlu ambil peduli tentang kebajikan seperti bila motor rider problem, kebajikan langsung tidak ambil peduli. Itu yang dapat saya kupaskan sedikit. Okey, terima kasih Fazwan. So, kita pergi kepada perbincangan dan jalan penyelesaian terhadap isu-isu ni lah. Jadi saya buka kepada semua untuk mana-mana yang ada cadangan ataupun penambahbaikan lah terhadap isu-isu ni. Yang pertama tadi berkenaan dengan pekerja baling-baling barang. Jadi saya buka pada siapa yang ada cadangan. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, isu baling-baling barang ni saya cadangkan syarikat kurier macam syarikat kurier hendaklah memberikan bonus dan komisen yang setimpal lah kepada pekerja penghantaran barangan untuk memastikan isu ini tidak berlaku lagi lah di syarikat kurier. Itu saja. Terima kasih Encik Hafiz dengan cadangan itu tadi. Jadi ada tak siapa-siapa lagi yang ada cadangan terhadap isu pekerja baling-baling barang ni? Kalau tak ada, saya teruskan kepada cadangan menambahbaikan isu kedua. Okey, saya ingin tambahlah mengenai isu lambakan parcel dan orang kata trip yang banyak dalam tempoh sehari. Sebenarnya lambakan parcel itu bagus kerana dia memberikan
rider-rider ini buat kerja lebih masa. Mungkin dia orang boleh claim OT kan, ataupun syarikat dia orang mengejarkan komisen lebih pada 50 pasal satu hari, dia orang dapat komisen satu barang RM1. Sebenarnya bagus, tapi kita kena tengoklah pada kebajikan rider juga sebenarnya kan. Kalau untuk menangani isu ini, saya mencadangkan untuk syarikat kurier ni, dia tambah lagi pekerja, dia susun semula sistem dia macam okey, ni kawasan dia border ni, untuk contoh di kawasan Ceras dia letak dalam 2-3 rider untuk kawasan cover untuk dalam 5 kilometer. Jadi untuk orang kata balik sampai lewat malam tu, sampai malam pukul 8, 9, 10 malam pun tak ada isu lagi lah kepada rider-rider kita ni. Saya rasa itulah yang terbaik lah untuk syarikat kurier fikirkan. Okay, terima kasih Ahmad Fazli. Jadi yang terakhir tentang pengurusan tidak ambil peduli tentang kebajikan pekerja ni. Jadi apa cadangan orang? Silakan. Okey, Encik Aziz. Bagi pendapat saya, pihak pengurusan perlu mengkaji balik tentang kebajikan rider supaya dapat diselesaikan dengan secara baik lah. Dalam masa yang sama, kita tahu syarikat kurier ni ramai sangat yang menggunakan. Jadi dia boleh senang cerita, jangan disebabkan pihak pengurusan ni mahu keuntungan yang lebih banyak, tapi dalam masa yang sama kebajikan rider-rider ni dia tak ambil peduli. Terima kasih. Yang terakhir berkenaan dengan gaji dan komisen yang rendah. Apa pendapat korang? Okey, pendapat saya lah, sepatutnya pihak syarikat kurier ni menyahutlah kerajaan punya gaji minimum tu lah, yang 1,500 tu. Lagi mengelakkan tekanan hidup para rider lah. Jika fasa berkurangan, dia orang masih ada lagi basic, iaitu 1,500. Jadi kalau dia orang nak tambahkan pendapatan dia orang akan mengejar trip lah. Jadi pihak pengurusan pun haruslah menaikkan. Contoh macam 100 parcel, dia bagi komisen sekian, 10% contoh. Bila dia hantar lebih daripada 100, contoh 200, dia naikkan 15%. Jadi akan menyebabkan rider-rider ni tak terasa bebanan untuk menyara hidup keluarga lah. Itulah pendapat saya lah. Jadi dapatlah kita buat kesimpulan di sini bahawa pihak pengurusan manajemen syarikat pengantaran, syarikat perkhidmatan kurier pengantaran barang perlulah ada komunikasi yang berkesan daripada kedua pihak, iaitu daripada pengurusan dengan kerja bawahan ni. Jadi daripada komunikasi itu timbullah perundingan. Maksudnya kedua-dua pihak perlu berunding untuk mencapai kata sepakat supaya tiada isu-isu seperti gaji rendah, lambakan bebanan, kebajikan. Jadi isu-isu ni mungkin tidak akan timbul dengan adanya perundingan tersebut. So saya akhiri video kami dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.